Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Alhamdulillah, terlebih dahulu yang sangat dikasihi sahabat seperjuangan yang berbahagia, Tuh Puan Jusma Lailani binti Jusuh. Selalu Kak Cik panggil Cik Gula. Pengerusi Pertubuhan Isteri Wakil-Wakil Rakyat dan Isteri Pegawai. Pengerusi Pertubuhan Isteri Wakil-Wakil Rakyat dan Isteri Pegawai Khas Menteri Besar Kedah ataupun singkatannya adalah PIKAD. Yang dihormati sekalian ahli-ahli PIKAD, Datuk Datin, yang dikasihi dan disayangi Al-Fadilah Ustazah Muzayyana Abdullah, sahabat seperjuangan. Seterusnya para hadirin, hadirat, puan-puan, para muslimah yang dikasihi sekalian, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah nak cuba pantun dalam bahasa utara, boleh ke? Naik depan terketak-ketak. Ada? Ada terketak-ketak? Okeylah tu. Ke berdebak-debak? Berdebak-debak pun boleh juga. Baik, naik depan terketak-ketak. Puan-puan apa khabar? Luluh nak? Ke macam Cina masuk Islam juga? Mic ni kalau boleh kuat sikit pun boleh sebab suara saya perlahan. Ya? Ada satu lagi pantun untuk orang Kedah. Minta alamat si gadis ayu, Muslimat, I love you. Sian Muslimat ni ya. Jadi sambut hari wanita, wanita yang sambut hari wanita. Lepas tu wanita yang tepuk tangan pada wanita. Sian biasa ya. Patut orang lelaki sambut hari wanita. Betul tak tuan-puan? Barulah kita rasa berbangga kan ya, tapi tak apa, alhamdulillah ya. Love yourself. Cintai diri kita ya, masya-Allah. Ada sambungan pantun tu Zazai. Dalam perahu tertumpah kuah, bukan setakat I love you, bahkan muah. Selamat hari wanita semua daripada kami berdua ke atas pentas ni. Mudah-mudahan kita menjadi lebih kuat software kita, iman kita, keyakinan kita, arah tuju kita makin jelas, direction kita ke mana. Ya, mudah-mudahan ya hari ini kita lebih baik daripada semalam. InsyaAllah kalau esok direzekikan untuk kita, esok pun kita dah prepare menjadi lebih baik daripada hari ini. Kalau dapat formula yang ni, kira wallahu'alam, boleh pergi makan dah. Ya, tu kira antara formula yang besar sangat. Ya, adik kakak sekalian, bagaimana untuk menjadikan diri kita daripada masa ke semasa semakin baik. Cuma sebelum tu, sebab ingatkan tadi Ustazah nak cakap lama. Ya, tiba-tiba dia serah mic kat kita. Jadi mari kita, Ustazah nak ajak kita semua untuk selawat dulu, boleh? Kalau boleh suara semua yang ada dalam dewan ni jauh lebih kuat daripada suara kami kat atas ni. Boleh ke? Ya, kita lantunkan selawat namanya selawat badar. Selawat badar ni tuan-puan sekalian, ya nak bagi apa dia? Nak bagi semangat kita tu biar kita ambil semangat ahlul badar. Subhanallah, ahlul badar semangat dia luar biasa. Ya, ahlul badar masya-Allah tuan-puan sekalian, sampaikan Nabi kata apa? If'alu ma syi'tum. Kalian buatlah apa pun ahlul badar lepas ni. Buatlah apa saja. Kalian ni memang sudah diampunkan oleh Allah dan kalian memang dijamin masuk syurga. Masya-Allah tuan-puan. Ya, jadi kau ada yang lemah-lemah, lesu-lesu. Kau orang Kedah panggil apa lesu-lesu ni? Lolak. Panggil apa? Lolak lain. Dia panggil apa lesu?
Apa? Awak jauh sangat duduk. Tak dengar. Laih. Masya Allah jauhnya pergi tu. Laih no? Kau ada yang laih ke apa kau kan? Mari kita selawat badar dulu. Boleh ke? InsyaAllah, insyaAllah ya. Kami pun nak semangat juga ni sebabnya bangun pagi tadi pukul berapa. Ya, nak datang Masya Allah. Baik, kita selawat badar. Siapa yang tak lancar tu boleh? Lancar lah. Siapa tak lancar boleh Google lah. Sempat lagi insyaAllah. Okey. Tarik nafas. Baru terasa tarik nafas lama ni, no? Ya, lepas. Salatullah, salamullah. Ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah. وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah salat Habibillah ilahi najina wa kashif jami'a adhiyati wasrif makaidal ida wal tuf bi ahlil badri ya Allah salat ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaih. Nanti ada orang kat luar dengar dia kata, dah tarawih ke? Awal orang Kedah Ramadan ya. Masya Allah kita nak ambil vibe tu ya. Kita dah mula dah insya-Allah tuan-puan sekalian. Beberapa hari lagi kita akan menyambut Ramadan. Baik, Ustazah nak ringkaskan pusingan pertama untuk Ustazah ni sebelum kita nak dengar ya perkongsian daripada Al-Fadilah Ustazah Muzayyanah. InsyaAllah tuan-puan, mari kita sama-sama cuba ingat. Ustazah nak bagi formula je, formula ringkas-ringkas je. Ya? Sebab kadang-kadang kita orang perempuan ni terlampau banyak kita nak fikir. Betul tak? Betul dah ni tak lidah ni kan? Fikir apa semua ya. Okey lah tu, lok-lak, okey lah tu. Ya? Dia dah bunyi-bunyi kiu-kiu kat ujung tu.
Banyak sangat benda kita nak fikir tuan-puan sekalian. Kau ustazah bagi macam-macam pun tak tahulah banyak mana yang kita boleh bawa balik kan. Jadi nak bagi formula je senang. Formula pertama tuan-puan sekalian nak share bagaimana nak jadi orang paling kuat. Yang kedua macam mana nak jadi orang paling kaya. Nak kaya tak? Angkat tangan siapa nak kaya? Ya Allah yang angkat tangan ni kau kayakanlah ya Allah. Siapa nak kaya angkat tangan? Ramai angkat tangan. Tadi tak angkat tangan. Beritahu nak doa baru angkat tangan. Bagaimana nak jadi wanita paling kaya? Yang ketiga, bagaimana nak jadi orang paling mulia? Yang keempat, macam mana nak jadi orang paling bahagia? Yang kelima, macam mana nak jadi orang paling tenang? Yang keenam, macam mana nak jadi orang paling bijaksana? Ada berapa semua? 6. Nak start yang mana dulu? Kaya ke, mulia ke, bijaksana ke? Kaya dulu nah. Masya Allah, dahsyat orang Kedah ni nak kaya. Tapi tengok dia punya pakaian, gelang-gelang tu kaya dah tu. Nak kaya setara mana lagi entah. Kita ambil paling kuat dulu nah. Kita nak jadi orang paling kuat tuan-puan sekalian. 3 yang Ustaz nak kongsi ni, paling kuat, paling kaya, paling mulia, ini berdasarkan kepada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada sahabat, maukah kamu aku beritahu kepada kamu siapakah orang paling kuat? Siapakah orang paling kaya? Siapakah orang paling mulia? Lalu orang yang paling kuat itu adalah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang paling kuat. Sebab sandaran dia kuat. Sandaran dia adalah Al-Qawiyul Matin, yang maha kuat, yang maha teguh, yang maha perkasa, yang maha memiliki segala-galanya. Maka dia akan jadi orang kuat bila sandaran dia kuat. Sekarang ni kursi tuan-tuan puan-puan ni kuat tak kursi sekarang ni? Ke ada bunyi ngok-ngek gitu? Tak ada kan? Kuat kan? So bila kuat kita bersandar tu kita apa? Wah kau main kita bersandar kan? Ya silat-silat kita tidur kan? Ya? Sebab apa? Sebab kaki dia ni kuat. Ustazah, apa ni? Kak Cik pernah berceramah, berforum. Dekat salah sebuah masjid tu lah. Memang kalau forum kan Zazai, Kak Cik akan tengok juga kerusi yang dia bagi. Tak ada. Bukan apa tau. Sebab dah pernah tuan-puan sekalian, nampak daripada jauh macam kerusi kayu jati. Jadi okeylah. Kita pun pilih dia panggil suruh berceramah kan forum. Kita duduklah kat situ. Bila kita duduk tu tuan-puan, bila panel yang ustaz tu, dia semangat, dia bergegar sekali dengan kita tuan-puan. Ustazah masa tu dah, ya Allah, sekarang runtuh depan orang ni sekarang, buruknya jadinya aku kat depan ni. Jadi ustazah duduk macam ni duduk macam ni, sikit je sebenarnya duduk. Sebab apa? Kaki ni nak ampu ni. Kau katalah nanti patah kursi tu, aku berdiri tu. Biar ustaz tu seorang tergolek. Ya. Subhanallah, tak tenang hati tuan-puan. Maknanya, subhanallah, cuba bayangkan, itu baru kita kata tentang sandaran kita kursi ni tuan-puan. Bila dia tak kuat, hati kita tak tenang. Kita tak boleh fokus. Tapi bila macam hari ni lah, Masya Allah, kursi ni sedap lah. Masya Allah. Kursi ni memang sedap. Masya Allah ya. Silat-silat ni kita lena ni. Kat depan ni. Jadi kita tak payah fikir pasal kursi ni. Kita tak payah fikir pasal tempat kita bersandar ni. Sebab apa? Sebab kita yakin dah insya-Allah diberikan sandaran yang kuat, hati kita tenang. Walillahil mathalul a'la. Dan Allah bukan bandingan dengan sesuatu apapun. Bukan bandingan dengan kerusi, sama sekali tidak. Tapi nak bagi faham je analogi ni tuan-puan sekalian. Maka ketika mana sandaran kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
kita akan jadi orang yang teguh dan kuat. InsyaAllah. Banyak ni benda-benda ni yang kita runsing lah, yang kita sedih lah, yang kita stres lah. Betul tak Muslimat? Muslimat ni datang ni stres ke tak stres? Tak ya, selalu yang datang ceramah ni orang stres. Yang sedang senang hati tu pergi enjoy jalan-jalan. Tuan-puan sekalian, satu kaedah juga Ustazah ambil dalam hidup ni. Sebab kat depan ni orang tua sebenarnya ni, kami ni orang tua. Memang nampak pun tua. Ya. Jadi apa yang kami nak cakap khusus pada orang muda-muda ni, pengalaman hidup kami. Ya. Salah satu benda yang saya pegang apa dia, saya tak nak pening, tak nak fikir sampai stres, sampai anxiety, sampai depression. Sebab semua tu dah kena dah. Semua tu dah pernah lalui dah. Jadi nak buat lagu mana? Macam ni je. Ini sifir formula saya. Apa dia? Semua kekalutan dalam hidup yang menjadi cobaan dan dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Ustazah nak letak kat tangan ni. Letak macam ni. Ini apa maksud dia tuan-puan sekalian? Nak letak dalam doa yang kita langitkan, yang kita rafakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terlintas je apa-apa, ya Allah, risaunya pasal anak aku ni. Ya Allah, macam mana ni pasangan kita ni. Ya Allah, macam mana ni urusan kita ni. Tak nak berlama-lama memikirkan benda tu sampai kita jatuh sakit. Tak nak berlama-lama fikir benda tu sampai kita stres. Jadi cara dia apa dia? Jom. Ambil wuduk 2 rakaat. Ambil wuduk, lepas tu solat 2 rakaat. Kalau boleh buat lah. Kalau tak boleh buat yang tu, tak sesuai waktu tu, terus baca doa. Ya Allah, runsing ni ya Allah, tiba-tiba datang pula lah urusan ni ya Allah, macam mana ni nak buat ni ya Allah, ya Allah. Wa ufawwidu amri ilallah. Aku serah semua pada Engkau ya Allah. Bagilah aku ni cerdik, bagilah aku ni petunjuk, biar jumpa jalan ikhtiar yang tepat, yang ada rahmat daripada Engkau untuk aku selesaikan urusan ni ya Allah. Segala-galanya sumbernya adalah Engkau ya Allah. Ngadu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak runsing di sini, tak sakit di sini. Betul tak tuan-puan sekalian? Kalau tak runsing di sini, sakit di sini. Macam mana nak jadi wanita yang kuat? Cucu pun nampak kita lemah. Apalah dia punya apa? Di sini dia panggil nenek apa? Tok ni pasal apa menangis? Tok ni duk teriak. Teriak ya? Teriak, bukan teriak. Duk teriak je tok ni. Ya, tok ni tak proaktif lah. Dia menangis je tok ni. Macam tu, tak best, tak enjoy. Sebab apa? Sebab tok dia kat sini runsing, kat sini sakit. Tapi tadi kita ambil kaedah pertama. Jadilah wanita yang paling kuat. Yang kedua, jadilah wanita yang paling kaya, orang yang paling kaya. Siapa dia orang yang paling kaya? Nabi SAW mengisyaratkan orang yang paling kaya adalah orang yang lebih yakin apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik daripada apa yang dia simpan pada tangan dia, pada poket dia, pada akaun dia, pada diri dia. Maknanya apa dia? Orang kaya yang sebenar-benarnya adalah orang yang memastikan harta dia biar bertambah. Harta dia biar barakah. Harta dia tak ada kerugian. Cara dia macam mana? Dia infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Harta dia takkan berkurang. Dunia dan akhirat, harta dia barakah. Masya Allah, tu orang kaya yang sebenar. Ya. Yang ketiga tuan-puan sekalian adalah nak menjadi orang yang paling mulia. Maka Nabi sebut, ya, mengambil petikan daripada ayat Al-Quran juga. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi 3 tu tak apa, kita sambung tahun depan lah pikat nah. Ya, kita sambung tahun depan. Cuma Ustaz nak cakap sikit pasal takwa, ya, supaya kita dapat satu gambaran tentang takwa selain daripada yang telah dihuraikan oleh para asatizah, ya, oleh alim ulama kita. Ya, takwa itu apa dia? Nabi SAW sebut at-taqwa hahuna. Takwa tu kat sini. Tapi Ustazah nak buat beberapa analogi, nak menyesuaikan dengan suasana kita semasa. Apa dia takwa tuan-puan? Takwa ni
Nabi kata kat sini, kat hati kita, taqwa ni adalah kepekaan hati kita. Sensitivity hati kita. Macam mana nak faham ni sensitivity kepekaan ni? Okey. Contoh kan sahabat-sahabat sekalian, kalau kita naik kapal terbang. Siapa pernah naik kapal terbang? Kat tangan. Saja nak suruh exercise. Soalan tak patut tanya pun. Okey, siapa yang belum pernah naik kapal terbang? Kat tangan. Ustazah Zai bawa pergi umrah Ustazah Zai. Ya, Ustazah Zai ada travel. Boleh daftar dengan Ustazah Zai pergi umrah, dapat naik kapal terbang. Okey, Ustazah nak cerita. Ya, nak cerita pasal kapal terbang. Tuan-puan, kapal terbang tu bila dia naik tu tuan-puan sekalian, kalau kita kat skrin depan, tempat duduk depan tu ada skrin kan, kita boleh tengok tinggi mana dia naik, laju mana kapal terbang tu, dan berapa suhu kat luar kapal terbang dan dalam kapal terbang. Jadi bila kapal terbang tu naik juga tu. Dia tulis okey, 30,000 berapa kilometer ke kaki? Tak perasan pula apa dia guna, inci ke apa. Maknanya 30,000 kaki rasanya ya. 30,000 kaki, 40,000 kaki. Saya nak tanya pada puan-puan, siapa yang pergi ukur tu? Pilot buka tingkap ke? Pergi ukur pakai kayu, tinggi mana? Tak. Ada sensor pada tubuh kapal terbang tu. Pada bodi kapal terbang tu ada sensor. Zoom, laju begitu sekali. Bertambah kelajuan, sensor tu bagi satu bacaan yang accurate. Apa dia? Sekarang sudah 950 km sejam. Sensor pada bodi kapal terbang tu dia boleh beritahu kita apa dia? Luar sana negatif 30 darjah Celsius. Masya Allah, macam nak beku dah tu. Soalannya ialah, siapa yang pergi ukur? Yang nilai siapa bacaan-bacaan tu? Jawabnya adalah sistem sensor kepekaan yang dipasang pada tubuh kapal terbang untuk dia menilai. Okey, sekarang makin laju ni. Ni makin sejuk ni. Cuba tuan-puan bayang kalau tiba-tiba ya ada orang ajak tuan-puan semua, marilah siapa tak pernah naik kapal terbang, kita nak pergi naik kapal terbang percuma je. Tapi lepas tu pilot beritahu, cuma nak beritahulah, nak abang lah. Kapal terbang ni sensor dia semua rosak. Lagu mana? Dah lah naik malam-malam hari. Dia tak tahu tinggi mana, rendah mana, laju mana. Dia kata minta maaf nak abang. Jadi mengucap syahadah lah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nak naik ke? Tak. Sebab apa? Bahaya perjalanan tu. Adik kakak sekalian, taqwa ni sensor hati kita. Hati kita tu boleh menilai. Hati kita tu boleh membaca. Kalau kita boleh yakin teknologi tu bacaannya accurate, kenapa tak boleh yakin ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bacaannya tepat? Oh, itu halal, kita boleh buat. Oh, itu haram, jauhkan. Oh, ini wajib, kena buat. Oh, ini pandangan Allah, kena cari. Itu pandangan manusia, jangan keterlaluan sangat mencari pandangan manusia. Itu sensitivity hati kita. Ya, dan bacaannya accurate juga sahabat-sahabat sekalian. Sebab itu disuruh supaya hati itu menjadi hati yang bertakwa, maknanya hati yang ada kepekaan. Hati yang sensitif dengan persekitaran dia. Hati yang sensitif dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadilah orang yang seperti ini, orang yang peka ini, orang yang bertakwa ini, semulia-mulia manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pangkat, jawatan, gelaran, harta, apa segala ni, itu ujian je. Ya, bukan kemuliaan. Itu ujian. Bahkan ada sahabat, ada seorang guru ustazah menyebut, dia kata apa? Harta tu ujian. Pandai mengurus harta, baru jadi nikmat. Ilmu tu ujian. Pandai mengurus ilmu, mendapat redha Allah, baru jadi nikmat. Semua benda adalah ujian. Pandai mengurus sehingga mendatangkan ataupun meraih redha Allah Subhanahu Wa Taala, barulah jadi nikmat. Jadi mudah-mudahan ya pada hari wanita hari ini, kita semua insya-Allah ya merupakan calon-calon wanita yang paling kuat, wanita yang paling kaya, dan insya-Allah menjadi wanita yang paling mulia. Wallahu a'lam. Jadi diserahkan kepada Al-Fadilah Ustazah Muzayyana.
Masya Allah, subhanallah. Terima kasih pada guru kita, Al-Fadilah Ustazah Muzayana. Kami sekarang tak tahu ni, moderator ke, panel ke, dah buat dua-dua job. Ya, jadi macam confused pun ada juga, ya. Sahabat-sahabat, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Masya Allah, tadi kita ambil yang ujung sekali. Banyak yang Ustazah Muzayana sebut, tapi yang ujung mesti kita ingat kan, ya. Jangan bersedih. Sebenarnya Ustazah nak bagi petua awet muda, nak tak? Okey, macam tak nak, tak jadilah. Ya? Kita cerita benda lain lah. Okey, nak tak petua awet muda? Okey, macam ni. Antara dua orang kan, makna couple cuba pandang. Menghadap couple. Macam Ustazah menghadap Ustazah Muzayana. Macam ni. Jangan cakap lagi, kau tak awet muda lah. Jangan cakap lagi. Itu bukan arahan dia, nak suruh pandang dulu. Okey, sekarang pandang sahabat kita tu, cuba buat muka sedih. Kenapa ketawa? Orang suruh buat muka sedih. Kalau perlu bayangkan wajah seseorang, bayangkan. Saya memang kalau fikir dia, Ustaz, saya memang sedih hati saya. Bayangkan muka dia. Cuba buat muka sedih. Okey, muslimin muslimat, bila kita muka sedih, perasan tak semua otot-otot kita ke bawah? Takkanlah Ustazah nak tunjuk. Dah lah ada kamera zoom kan ya. Takkan tak pandai buat muka sedih. Buat muka sedih ni kan, bila kita jumpa orang je tanda-tanda dia orang tanya, kau okey ke? Okey ke kak? Akak okey ke? Akak sihat ke kak? Itu tanda-tanda dia tuan-puan. Wajah kita mencerminkan kesedihan. Ini bukan Ustazah reka tuan-puan ya. Ustazah belajar daripada seorang doktor. Doktor, apa nama kalau doktor kecantikan ni? Estetik ya? Apa alah? Fantastik ke estetik ke? Dia yang cakap tuan-puan. Dan Ustazah rasa benda tu make sense juga. Apa dia kata? Sebab itu kalau nak awet muda, jangan sedih. Bukan bermakna tak boleh sedih dengan dosa kita. Bukan bermakna tak boleh sedih dengan kurangnya bekal kita. Tapi yang akan menyebabkan jatuh otot-otot dan segalanya lah tuan-puan ya. Sel pun tak berapa nak hidup tu. Kerana sedih dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal yang Allah tentukan tu yang terbaik. Jadi kalau nak awet muda, nak buat macam mana? Naikkan otot-otot wajah tu. Cuba naikkan sekarang. Jadi bila naik, maknanya kita bergembira. Kita senyum, kita ketawa, kita ceria. Lepas saya dengar kan doktor tu cakap, saya kata, betul juga kalau aku asyik buat muka sedih je kan ya. Lama-lama semuanya, dia apa ni orang kata, tak tahulah orang Kedah kata apa, melayut ke? Tak ada ya orang Kedah tak kata melayut, nah? Tak pernah dengar, Masya Allah. Tapi dia jatuh lah. Sejak daripada hari tu kan, tuan-puan, Ustazah pun macam, ya aku nak ceria-ceria, nak senyum. Ya, dalam hati siapa yang tahu kan? Tapi yang luaran ni tuan-puan sekalian, kita manage baik-baik. Kita senyum. Bahkan formula lagi. Apa dia? Daripada menjadi pengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadilah pemuji. Faham maksud Ustazah? Macam kita kan Ustazah yang Allah rezekikan macam Ustazah lagi kerap pergi Mekah nak bawa jamaah kan. Ustazah ada sekali-sekala je. Masya Allah pergi sampai Multazam tuan-puan. Berapa jam perjalanan naik kapal terbang, naik bas lagi, naik train lagi, nak sampai kat Multazam. Tiba-tiba kita sampai depan Multazam hanya nak mengadu orang buat kita, mengadu tu, mengadu ni, mengadu. Satu hari tu saya berfikir, tuan-puan apa dia? Ya Allah, aku ni mengadu-ngadu pada Allah yang buat semua tu. Betul tak? Semua yang berlaku pada kita tu dengan izin Allah, kita pergi mengadu balik. Bukan tak boleh, boleh. Tetapi ada martabat yang lebih baik. Apa dia? Memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Memuji. Jadi Ustazah pun fikir, ya Allah aku ni selama aku hidup, diberi peluang ke Multazam, ada masa mustajab doa, ada tempat yang mustajab doa. Tiba-tiba aku hanya mengadu-ngadu. Cuba kita tengok macam mana perangai budak mengadu-ngadu.
Suka tak dengan pengawas sekolah? Suka tak? Suka tu sukalah. Tapi ada kan jadi pengawas. Syek-syek tulis nama. Syek-syek mengadu dengan cikgu. Suka ke dengan dia? Cikgu pun sebenarnya tak suka. Menyampah dengan dia ni kan. Dia menyampah dia panggil apa? Cemuih. Betul ya? Cemuih budak ni. Aku masuk kelas je mengadu. Cikgu, Leha buat lagu ni. Cikgu. Aduh lah. Sampai bukan tak boleh mengadu pada Allah. Memang boleh mengadu pada Allah. Tapi sampai bila kita hanya nak habaq pada Allah. Padahal Allah maha mengetahui. Allah yang buat dan izin segala-gala tu. Dan semua yang Allah izin tu terbaik untuk kita. Apa salahnya kita jumpa Allah Subhanahu Wa Taala berdoa pada Allah. Tak nak dah dengan apa dia? Dengan kesedihan pengaduan. Tapi biar jadi keceriaan memuji atau kesedihan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Mannan, Ya Hannan. Puji Allah. Ya Razak, dah terlampau banyak rezeki yang kau berikan kepada aku, Ya Allah. Sebelum ni tak, Ya Allah bagi lagi. Macam Allah tak pernah bagi. Allah dah bagi banyak pada kita. Memuji Allah. Ini rahsia awet muda, tuan-puan sekalian. Ceria hidup, tenang hati, lapang jiwa. Kalau tak, kita terfokus kepada masalah hidup. Fokus masalah hidup, lepas tu muka berkerut-kerut, lepas tu hati sakit, kecewa, trauma segala macam, muka sedih. Tak dapatlah awet muda tadi. Baik, ya sebenarnya tak nak pun cerita pasal awet muda. Kan? Tapi tak apalah ya, kita kongsi. Baik, Ustaz sambung yang 3 tuan-puan sebelum nanti kita buka pada soal jawab insya-Allah. Apa dia? 3 yang terakhir ni adalah daripada petikan kata-kata hikmah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Apa kata Syekh tuan-puan sekalian? Siapakah orang yang paling bahagia? Masya Allah. Siapa orang yang paling bahagia? Nak bahagia ke tak nak bahagia? Ke nak bagi bahagia pada orang lain? Tak apalah Ustazah, biar saya menderita. Saya bagi bahagia pada akak sebelah ni. Contoh. Nak jadi orang yang paling bahagia, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ada 2 perkara. Pertama adalah uruskan kesedihan kamu. Yang kedua adalah uruskan ketakutan atau kebimbangan kamu. Betul. Masya Allah tuan-puan, orang soleh bercakap ni tuan-puan. Kalau kita tak boleh uruskan kerisauan kita, ketakutan kita, kebimbangan kita, memang takkan bahagia, resah. Ni puan-puan semua ni, suami kat mana ni masa ni? Saja Ustazah tu kan nak bagi resah gelisah. Bukankah tadi masa kita nak keluar siap-siap, tadi dia pun siap juga? Tapi dia pergi mana? Program ni untuk muslimat je. Sekarang cuba call dia, takut dia tak jawab. Ataupun WhatsApp, tak ada blue tick apa benda tak? Mulalah nak risau tu. Sekarang balik tengok suami tu dah ada password pula telefon dia. Tuan-puan, kaedah dia senang saja. Apa dia? Biarlah dia pegang password dia. Hari ni password lain, esok password lain. Lama-lama dia akan lupa password dia. Padan muka dia. Percayalah cakap Ustazah. Duk main password sangat. Tak payah risau tuan-puan, tak payah bimbang. Maksud dia uruskan kerisauan dan kebimbangan. Baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukh. Wa a'udzubika min ghalibatid daini wa qahrir rijal. Dalam tu ada doa supaya sedih kita diuruskan, bimbang kita diuruskan. Sama juga, sedih sangat. Trauma. Siapa aja yang tak trauma tuan-puan? Siapa sendiri tak pernah trauma dalam hidup dia? Angkat tangan. Mereka nak panggil dia depan suruh ceramah. Trauma nanti. Siapa tak pernah trauma dalam hidup dia? Angkat tangan. Trauma tu di depan ni. Ya? Masing-masing kita pernah mengalami macam-macam dalam hidup kita. Ya, trauma, fobia, terluka, kecewa, lo'lak. Lo'lak mesti ada saat kita duduk Kedah. Ya? Semua ada tuan-puan. Tapi apakah itu nak jadi lesen untuk kita kata apa? Aku tak boleh move on.
Aku tak boleh bermanfaat kepada ummah. Kenapa? Luka di hati aku ni terlampau dalam. Sampai bila? Bangkit, bangun. Siapa je yang tak pernah rasa sedih? Siapa je yang tak pernah kecewa? Siapa je yang tak pernah terluka? Tapi ingat bahawa semua itu adalah pengalaman tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak jadikan kita lebih yakin dengan Allah. Lebih mencari Allah daripada mencari makhluk. Daripada mencari manusia. Lebih mengharap Allah daripada mengharap manusia. Kita belajar daripada pengalaman kita. So uruskan kesedihan. Tak nak sedih-sedih. Wa ufawwidu amri ila Allah. Serah semua urusan pada Allah. Ya? Jadi itu orang yang akan bahagia, tuan-puan sekalian. Ini nampak orang lain lebih banyak nikmat. Dah kita sedih. Dah kita dengki. Mana nak bahagia? Hati busuk. Yang kedua tu maknanya yang kelima lah ya. Yang kelima adalah bagaimana nak jadi orang yang paling tenang. Nak jadi orang yang paling tenang, dua syarat Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari letak. Iaitu yang pertama, redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua adalah qanaah. Pertama redha, kedua qanaah, hidup kamu akan tenang tak serabut. Masya Allah, betul tuan-puan sekalian. Bukan bermakna ustazah yang cakap kat depan ni, ustazah lah orang yang redha, ustazah lah orang yang qanaah. Tak, sedang memperbaiki diri. Sedang islah diri. Ya, sedang merawat diri. Supaya jadi apa? Orang yang benar-benar redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bawa satu analogi redha biar kita senang faham. Sebab selalu sebut tapi faham tak berapa nak faham. Kadang-kadang faham, lepas tu tak faham, lepas tu faham balik. Ya, bila tengok cerita Indonesia dah tak faham. Ya, sebab apa? Sebab redha tu kadang-kadang dengan ikhlas tu dia maksud lain kalau Indonesia ya. Nak bagi senang faham lagu ni tuan-puan sekalian. Bila kita redha pada Allah, ia tidak jadi beban lagi. Contoh. Tadi muslimat nak main sini kan? Muslimat masa nak main sini tu nak pakai tudung kan? Betul tak? Adakah menjadi beban kepada muslimat nak main sini pakai tudung sampai terpaksa fikir kat tepi katil. Aku ni nak pakai tudung ke nak free hair? Nak pakai tudung ke nak free hair? Sebab program ni program Hari Wanita. Apa kata aku free hair kali ni? Ada tak siapa-siapa yang terbeban nak fikir lagu tu? Tak ada. Tak ada nak tanya pendapat orang, pandangan orang, tanya suami bang, abang rasa saya patut pakai tudung ke tak? Tak ada tuan-puan. Dengan begitu lapang dan tenang, tanpa kita terasa. Kita cari tudung, kita gosok tudung, bagi yang gosok lah. Ramai yang tak gosok nampak tu. Ya, bagi yang gosok tudung, yang cari tudung, yang pakai tudung. Tak ada apa rasa, tak ada rasa tuan-puan, tak ada apa. Tak jadi beban apa pun. Sebab nak tahu-tahu, selfie. Siap dah pakai tudung. Begitulah redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai tak fikir lagi dah. Sampai tak jadi beban dah. Kenapa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tapi ada orang Allah uji lagi, dia belum redha dengan syariat Allah. Maka dia akan fikir, aku nak pakai tudung ke tak pakai tudung? Bukan datang majlis ni lah, pergi majlis lain. Ya, nak pakai tudung ke tak pakai tudung? Ni aku nak pergi London ni. Ya, elok juga kalau free hair. Nak sama dengan kawan-kawan. Maknanya Allah masih uji dia. Dia belum redha dengan syariat Allah. Sebab tu jadi beban kat kepala dia. Sama untuk urusan lain. Bila dia jadi beban, bermakna apa? Kita belum benar-benar redha, puas hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua apa? Qanaah. Apa makna qanaah tuan-puan sekalian? Rasa cukup. Berat tau nak latih rasa cukup ni. Allahu Akbar. Berat sangat-sangat Ustaz Azai. Yang bercakap kat depan ni pun, ya, kalau suami dengar tu dia kata, betul ke bini aku cakap lagu tu? Ya, dia pun tak percaya. Ya. Sebab ingat senang nak qanaah ni tuan-puan sekalian. Subhanallah, payah. Okey. Saya bagi dulu doa ya. Ini daripada hadis Nabi SAW. Sebab Nabi SAW pernah buat. Bila Nabi nampak satu benda yang hebat, tapi benda dunia. Benda menakjubkan, tapi benda dunia. Apa Nabi buat? Labbaika
Nabi sebut labbaika innal aisha aishal akhirah. Innal aisha aishul akhirah. Maksud dia apa dia? Aku menyahut panggilanmu ya Allah. Makna Nabi nak palingkan mata Nabi, hati Nabi daripada benda dunia tu. Nabi kata, aku menyahut panggilanmu ya Allah, sesungguhnya hidup adalah kehidupan akhirat. Ustazah pun cuba ni tuan-puan ya, apa hal tu nak sebut labbaika innal aisha aishal akhirah. Tak tahu menjadi ke tak. Mestilah menjadi patutnya kan. Kita lah nafsu kuat sangat. Sungguh tuan-puan, labbaika innal aisha aishal akhirah. Labbaika innal aisha aishal akhirah. Cuba pandang orang sebelah, tudung dia sikit punya cantik. Labbaika innal aisha aishal akhirah. Macam itulah kita test. Bukan senang nak qanaah. Saya cerita terang-terang tuan-puan. Ya, walaupun itu mungkin sisi kelemahan ustazah, tapi tak apalah. Orang mukmin tak jatuh lubang 2 kali. Kalau ustazah dah buat, tuan-puan jangan buat. Nak ceritanya puan-puan, ustazah ni, dululah, sekarang ada sikit-sikit lagi. Ya, minat sangat dengan jubah ni. Siapa sama dengan ustazah minat jubah? Angkat tangan. Alhamdulillah ada kawan. Ya. Minat jubah ni. Ya. Sebab kita pun bukan jenis pakai baju lain kan. Baju kurung ke baju kebaya ke kan. Memang jubah lah. Ya. Jadi memang minat dengan jubah. Satu hari tu tuan-puan. Banyak kali dah ulang cerita ni sebenarnya. Ya. Satu hari tu. Ustaz masa tu nak pergi umrah esok pagi tu dengan suami. Bawa jemaah. Tiba-tiba masuk bilik tengok ustaz tengah buka almari. Almari ustazah. Sebab kita asing-asing tuan-puan. Almari isteri tak sama dengan almari suami. Betul ke? Mana lagi banyak pintu? Pintu almari isteri ke almari suami? Isteri. Bahkan kadang-kadang tumpang almari suami. Bab tumpang ni ustazah. Ustazah pernah kena tegur kat suami. Tegur tu tegak ke? Tegak. Habis tu kalau tegak air? Tegak ayat? Oh, Masya Allah. Ya. Sikit je no, dia punya qalqalah tu. Masya Allah. Jadi suami ustazah tegak ustazah. Dia kata apa? Bukan. Yelah, dia tak bagi. Dia kata, tapi dia orang Kelantan. So kita kacak Kelantan boleh? Dia kata, boleh letak jubahnya dalam lemari dia. Sebab apa? Dia takut nanti bila dia nak cepat-cepat tu, nanti dia terpakai jubah hitam kita, lepas tu ada bunga sekuntum melek belakang. Dia kata, boleh letaknya. Saya fikir, logik juga susah pun tak letak dah. Tuan-puan, suami tu duduk tengok almari tu. Kita suspend tak pernah suami buka almari kita ya. Jadi, bila ustaz buka tu, saya kata, kenapa bang? Ustaz kata, tengah kira jubah. Panas masa dia cakap macam tu. Tengah kira jubah, lepas tu dia tutup pintu. Pintu almari lah. Lepas tu dia kata, mari. Dot. Dia kata, dot tu gelaran ustazah lah, rahsia. Ya, tak naklah habaq kat orang. Dia panggil apa. Jadi dia kata, mari sini dot. Ya, kita bincang sikit boleh nak? Okey, bincang. Apa dia bang? Okey, tadi abang tengok banyak dah jubah tu. Boleh tak kali ni kita pergi Mekah Madinah, kita tak payah beli selai pun jubah. Oh boleh, insyaAllah boleh. Saya kata. Sebab tak sampai lagi. Belum sampai Mekah, jadi boleh. Macam tu. InsyaAllah. Macam buat agreement. Nak bagi tahu qanaah ni susah tuan-puan. Ya, dah ada agreement pun terburai. Tuan-puan, sampai kat Mekah, ya Allah memang ustazah labbaika innal aisha aishal akhirah. Tak pandang langsung kedai jubah. Sungguh nak ceritanya. Nak mendidik diri. Tapi masalahnya makcik-makcik yang ustazah bawa tu. Dia kata, ustazah, kita orang tak pandai cakap Arab. Jomlah teman kita mana nak cari jubah ni, anak menantu nak jubah. So ustazah apa? Jomlah makcik. Bila sampai kat sana, jubah-jubah tu semua saiz ustazah. Bukan saiz acik-acik tu. Jadi acik-acik ni semua acukan kat belakang ustazah ni jubah. Cantiknya ustazah, belilah satu. Dengan makcik tak sesuai, dengan ustazah yang sesuai. Dia tak tahu ustazah dah ada agreement. Subhanallah tuan-puan, panas-panas kepala ustazah ni menahan nafsu. Ya, tapi alhamdulillah lulus dekat Mekah. Alhamdulillah, semua orang rasa seronok.
Tapi ni cerita lama dah ni ya. Okey, sekarang nak pergi Madinah pula. Tiba-tiba dengar dalam bas orang kata jubah Madinah lagi lawa daripada jubah Mekah. Aduh, haru sungguh makcik ni. Ya, dia tak tahu kita tengah mujahadatun nafsi. Tuan-puan sampai Madinah, sahabat baik Ustazah ajak teman dia pergi cari jubah. Saya kata, jomlah. Saya rasa saya dah kuat dah sebab kat Mekah tak beli jubah. Tiba-tiba ya sungguh tuan-puan dekat Madinah. Lagi cantik jubah dia. Halus. Ya, sejuk rasa. Tak panas. Ya Allah, macam mana nak buat ni? Aku nak beli sangat yang selai ni. Maka datanglah Helah tuan-puan. Nak bagi tahu nafsu tu sangat licik. Kalau dalam TV ni sekarang tulis kat bawah, jangan tiru aksi ini. Ada subtitle ya. Jangan tiru. Saya kata apa dengan sahabat Ustazah, Kak? Boleh tak kita tukar-tukar? Ustazah beli hadiah kat akak. Akak beli hadiah kat Ustazah. Oi, bijaksananya Ustazah. Sebab agreement Ustazah bukan tak boleh beli untuk hadiah kat orang. Betul tak? Yang tak boleh beli untuk diri sendiri. Kalau orang hadiah macam mana? Punya teruk nafsu tu tuan-puan. Yang akak tu pun sama luruh bendul. Ya, dia kata apa? Boleh. Ustazah cari nak yang mana. Nanti akak beli akak hadiah kat Ustazah. Padahal dua-dua dekat kedai yang sama. Bukan seorang kat Malaysia. Ya, jadi Ustazah pun tanya, akak nak yang mana? Akak nak yang ni? Okey, Ustazah beli ya. Bagi akak. Ustazah nak yang tu kak? Okey, akak beli bagi Ustazah. Tuan-puan, Allah tu tak tidur. Allah tu tak boleh ditipu. Sampai dekat kaunter tu, Allah bayar cash tuan-puan. Ustazah betul-betul nak ngulur duit tu, migraine, gelap. Madinah Munawarah bercahaya, Ustazah gelap gelita. Gelap terus, pegang macam ni dekat kaunter tu. Tapi sambil hulur duit juga, beli juga. Tapi kan kata, Kak ya Allah Kak, migraine. Berapa ni? Berpapah balik. Subhanallah, Allah bayar cash, berpapah balik. Sampai kat hotel tu, yalah ustaz ada dalam tu, saya kata dah, tadi elok je keluar, riang-riang je keluar tadi. Kenapa balik macam ni? Saya kata, saya tahu apa sebab dia. Lepas tu ustaz pun tengok dah banyak ni plastik-plastik ni kat tangan ni. Ustaz kata lah, beli jubah lagi ke? Tapi hadiah bang. Tapi tetap kena bayar cash. Masya Allah tuan-puan. Nak bagi tahu, bukan senang melatih diri untuk qanaah. Rasa cukup lah. Bukan tak ada dah. Ya Allah, perlukan kepada sistem sokongan. Perlu pada nasihat. Perlu pada teguran. Perlu ada orang marah kat kita tuan-puan. Perlu ada agreement demi agreement. Supaya apa? Melatih diri kita supaya qanaah. Mungkin boleh jadi kita tak tenang sebab apa? Yang kita buru terlampau banyak. Yang kita nak kejar terlampau banyak. Bukan nak kejar akhirat. Nak kejar perhiasan-perhiasan dunia. Ya, kesenangan-kesenangan dunia. Sampai kita lupa macam tadi yang Ustazah Zai sebut. Fokus kepada kehidupan akhirat. Yang terakhir, bagaimana nak jadi orang paling cerdas. Nak jadi orang paling bijak tuan-puan. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, nak jadi orang paling bijak itu adalah orang yang sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia dapat melihat hikmah pada setiap kejadian yang berlaku. Itu orang bijak. Ada orang tuan-puan, apa-apa berlaku tak nampak hikmah, yang nampak nyalahkan orang je. Betul tak? Sama, Ustazah pun sama. Banyak benda dah berlaku dalam hidup, kita dahulukan menyalahkan orang. Lepas 5 tahun baru nampak salah kita. Lepas 10 tahun baru nampak hikmah benda yang berlaku. Lambat. Sebab apa? Sebab kita tak mendahulukan sangkaan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita seksa diri kita sendiri dengan sangkaan jahat kita kepada Allah. Dengan sangkaan buruk kita kepada Allah. Siapa yang terseksa? Diri kita sendiri. Padahal Allah Maha Adil. Allah Maha Penyayang. Allah Maha Menolong. Ya Allah Maha Kuat. Allah Maha Kaya. Sungguh zalim. Kita zalim pada diri sendiri saat kita bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tak cerdas ni adalah orang yang dia tak nampak hikmah. Yang dia tahu mengeluh.
Nanti lagi 5 tahun dia nampak hikmah, barulah dia boleh bercakap, itulah alhamdulillah lah ustazah, ustaz. Syukurlah kahwin dengan Tok Bilal dulu, asalnya nak dengan Tok Imam. Lepas 5 tahun baru nampak. Ya, lepas Tok Imam tu ditangkap, rupanya dia scammer. Contohnya dah pandai-pandai je ustazah buat cerita kan. Tapi nak bagi tahu hikmah tu lepas 5 tahun, 10 tahun baru nampak. Dulu bukan main lagi menyalahkan takdir Allah. Bukan main lagi menyalahkan orang. Tak malu lepas 10 tahun. Oh, rupanya ada hikmah. Lambat. Kenapa? Dia tak cerdas. Kenapa tak cerdas? Tidak mendahulukan sangkaan baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak bodoh orang yang bersangka baik pada Allah. Tak bodoh. Bersangka baiklah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cerita sikit tuan-puan sebelum ustazah akhiri. Adalah sahabat-sahabat ni kan banyak masalah-masalah kan. Ada salah seorang tu tuan-puan, Masya Allah. Mungkin juga ini kesimpulan lah pada semua yang saya sebut ya, supaya kita jadi wanita yang terpilih, wanita yang istimewa tuan-puan. Ya, sahabat tu ujian dia berat tuan-puan. Ustaz memang perasan dia, alamak lupa dah perkataan resu tadi apa? Laih. Oh ya Allah, janganlah lupa laih ya. Dia macam laih lah. Macam lesu, macam tak ada semangat, macam sedih. Memang perasan sangat. Berapa hari dah usangan dia. Rupanya alhamdulillah memang betul. Ya, akhirnya Allah tunjukkan. Kami bercakap. Jadi ujian dia berat. Sampai ustazah peluk dia lepas dia cerita ujian dia. Sebab saya tahu apa dia? Kalau aku pun belum tentu aku mampu. Berat. Apa ujian dia tuan-puan? Kurang lebih macam ni lah ya. Lebih kurang lah. Tak naklah accurate sangat cerita dia. Ya. Kurang lebih apa dia? Dia kembali kepada suami dia kerana anak-anak, ya. Tapi suami dia peminum arak tegar. Pada benda lain suami dia cuba nak berubah tapi minum arak tak boleh. Sedangkan dia kata saya ni nak jadi muslimah yang solehah ustazah, nak jadi mukminah yang baik. Saya nak jaga anak-anak saya supaya melihat benda yang baik pada ibu bapa. Jadi apa yang berlaku? Kalau suami saya mabuk, kalau dia balik malam, anak akan nampak dia balik sebagai seorang pemabuk. Saya tak sanggup nak hadap benda tu. Kalau dia tak balik, dia mabuk, dia pergi tidur tempat lain. Orang mabuk tuan-puan, tidur dekat tempat lain, dikhawatiri apa dia? Dosa apa? Zina. Jadi sebab saya takut suami saya dah buat dosa minum arak, nanti berzina pula, maka saya kata apa? Aku kena kuat, aku kena berkorban. Apa dia? Biar suami tu balik. Jadi dia kata, bang, kalau abang dah minum arak sekalipun, balik rumah bang, balik rumah. Saya akan halang anak-anak daripada melihat abang balik dalam keadaan mabuk. Saya akan papah abang cepat-cepat bawa masuk dalam bilik. Saya akan kunci pintu bilik tu supaya tak ada orang lihat abang mabuk. Mabuklah dalam bilik kita. Kadang-kadang termuntah-muntah atas sejadah, atas semualah. Saya hadap benda tu tapi saya jadi rosak, ustazah. Saya jadi sakit. Saya tahu benda tu makan dalam diri saya. Ustaz peluk dia tuan-puan. Saya kata subhanallah ujian ni memang berat. Saya faham Ustaz, memang berat. Tak teradap kat kita tuan-puan. Kita baru Allah uji suami kita tak ingat hari lahir je. Lain macam kita punya stres. Bukan tahun pertama tak ingat ustazah, tahun ke-36. Biarlah makcik, memang dia takkan ingat. Itu memang kelemahan dia. Ya? Kita baru macam tu pun tuan-puan. Baru suami kita berjalan dengan kita. Tengok Kak Leha dengan Haji Leman pegang tangan. Suami kita nun 1 kilometer ke depan. Itu pun dah moncong panjang dah kita. Kawan ni mengadap suami kaki arak tuan-puan. Kan senang nak ubah. Masya Allah, ustazah memang yelah, sama-samalah minta tolong dengan Allah. Ya Allah bantulah dia. Tapi antara yang saya cakap apa dia Kak? Lebih parah kalau akak tidak boleh bersangka baik dengan Allah. Lebih parah lagi. Hadaplah benda ni Kak, bersangka baik dengan Allah. Bersangka baik dengan Allah. Ya, tak tahu syurga tingkatan mana yang Allah nak bagi pada akak. Firdaus insyaAllah. Akak anggaplah macam tu. Sebab memang berat Kak. Nak bau busuk arak tu. Nak tengok ada orang minum arak dalam rumah ni. Anak-anak mengadap benda tu. Dan nak menunggu bila dia akan berubah. Sebab dah ketagihan. Saya kata Kak, tolong Kak. Saya tak tahu nak cakap apa dah.
Akak tolonglah bersangka baik dengan Allah. Allah tidak mengazab kita. Allah Maha Adil, Kak. Dan yang kedua, pesan apa dia? Dan ini pesanan kepada kita semua juga sebagai kesimpulan hari ini. Tolong sayang diri kita sendiri. Sayang pada diri kita sendiri. Sebab apa? Kita ni bagus, tuan-puan. Kita ni hebat. Sebab kita ni adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kalah dan jangan lemah dek kerana otak kita ni penuh dengan fikir orang lain. Betul tak? Fikir orang lain je. Doa pun doa. Yelah elok doa untuk orang lain. Tapi dalam bentuk yang negatif. Sebab apa? Terlalu banyak mengeluh orang lain je. Sayangi diri kita. Sebab apa? Orang lain pun menghadap Allah dengan masing-masing lah. Kadang-kadang kena kita berfikir macam tu, tuan-puan. Sebab apa? Sayangi diri sendiri. Sebab bila kita jatuh, bila kita rosak, kita tak dapat menolong orang lain. Setuju? Sebab tu naik kapal terbang, kalau ada berlaku apa-apa, kita kena pakai copong udara tu dulu, barulah orang di bawah tanggungan kita. Anak yang kita bawa. Kita pakai dulu. Sebab tu, love yourself. Tolong sayangi diri kita sendiri. Sebab apa? Bila kita sayang diri kita jaga diri kita beri filter yang terbaik pada diri kita. Nak dengar apa? Dengar yang baik. Nak pandang apa? Pandang yang baik. Nak fikir apa? Fikir yang baik. Kita tahu kalau aku fikir ni lama-lama, rosak. Tapi kalau aku serah pada Allah, aku cari jalan ikhtiar yang baik, tanya pandangan orang, itu terarah. Buat benda yang baik untuk diri kita. Itu pesan saya pada kakak tadi. Saya kata apa? Kak, bila akak mulai kuat, bila akak boleh teguh walaupun ujian sedemikian, entah-entah itu akan jadi asbab suami akak berubah sebab dia takut kehilangan akak. Itu macam masuk akal juga kan? Ya? Ustazah main reka cakap macam tu asalnya. Kan ya? Sebab apa kak? Kalau akak jadi nampak Masya Allah, ya, begitu kuat, sabar, tenang. Itu anak-anak pun jadikan akak sebagai apa? Sebagai teladan. Entah-entah suami pun mula berkata kepada diri dia, ya Allah sampai bila aku nak azab bini aku ni. Kesiannya tengok dia. Entah-entah jadi asbab perubahan kita. Jadi jaga diri kita masing-masing wahai para wanita. Sayangi diri kita, angkat diri kita. Dengan jalan apa? Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hidup ni bukan Allah nak hadapkan masalah lalu kita jatuh, lalu kita kecundang. Tapi Allah hadapkan ujian supaya kita kuat, kita belajar, cari ilmu, cari kemahiran. Ya, sebab tu diberikan. Ini kesusahan-kesusahan ni supaya apa? Kita akan jadi orang yang belajar. Bukan tak boleh Allah nak bagi anak kita lahir-lahir je, terus jadi baik. Soleh terus. Boleh tak? Boleh. Tapi Allah suruh kita belajar. Nanti kamu boleh berkongsi daripada pelajaran tersebut. Jadi subhanallah, ia banyakkan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu pun di antara jalan untuk kita bahagia, tenang, cerdas, kaya, mulia, kuat. Ya, fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya, formula terakhir. Keberhasilan sama dengan, tulis. Ya, ini betul-betul formula ni. Keberhasilan sama dengan fokus kali energi kali masa. Ini memang formula betul-betul tuan-puan. Ya, diguna pakai dalam manajemen dan sebagainya, termasuklah kita menguruskan hidup kita. Kita akan berhasil dunia akhirat kalau fokus. Fokus cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia akan cakap macam-macam, biarlah. Kalau Allah dah redha, tak ada hal lah dengan cakap manusia. Betul kan Zazai kan? Ya, macam-macam orang cakap. Jangan jadikan pandangan orang sebagai yang kita cari, yang kita buru. Tak payah, sama je kita semua ni. Ya, semua ni hanya Allah tutup aib kita. Ya, nampak elok-elok je, macam tu je. Tak payah nak cari pandangan orang, puji orang, tak payah. Fokus kita adalah pandangan Allah, kasih sayang Allah, redha Allah pada kita. Kali energi. Tenaga kita akan tercurah kepada apa yang kita fokus. Kalau kita fokus nak cari jawatan, tenaga kita semua tercurah ke situ. Kalau tenaga kita nak cari pangkat, fokus nak cari pangkat, tenaga bergerak ke arah itu. Macam kita punya fokus, ya, mengikut hawa nafsu. Katalah terdetik ke hati tuan-puan, nak beli, nak rumah ada lift lah. Dah ada dah rumah tapi tak ada lift pula. Nak rumah ada lift, percayalah sistem tubuh badan kita akan dicurahkan, bekerja sampai dapat rumah ada lift.
Itu energi kita. Sama orang fokus daripada Allah, fokus daripada akhirat. Energi dia tertumpah ke situ. Kali masa. Masa itulah modal kita yang paling besar. Kalau kita lalai, tak ada apa yang berhasil. Wal asr innal insana lafi khus. Sehingga ke akhir hayat. Ke akhir ayat. Tuan-puan sekalian. Jadi, akhir daripada Ustazah, ya, kerana hari ini hari wanita, jadi Ustazah nak berilah serangkap lirik hari wanita ni kepada tuan-puan sekalian. Serangkap atau 2 rangkap saja, ya. Nak lebih-lebih rangkap datang rumah Ustazah. Ya, baik. Ini khas untuk para muslimah wanita negeri Kedah yang Ustazah kasihi. Ya, yang seolah-olah sekarang ni nampak penaungnya adalah Toh Puan kita, ya, Toh Puan Jusma Lailani yang memimpin wanita-wanita muslimah-muslimah negeri Kedah supaya dapat mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk para wanita ada satu nasyid tajuknya wanita. Rasanya lah tajuk wanita, ya. Okey. Kau digelar sebagai penyeri dunia, hadirmu melengkap hubungan manusia, bukan saja dirindui yang biasa, malah Adam turut sunyi tanpa hawa. Akalmu senipis bilahan rambut, tebalkanlah ia dengan limpahan ilmu. Jua hatimu bak kaca yang rapuh, kuatkanlah ia dengan iman yang teguh. Jangan lupa beli album Ustazah kat kedai Mama. Okey, itu sekadarnya tuan-puan sekalian. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Ya, Ustazah mewakili sama-sama sahabat Ustazah, kami minta maaf salah silap. Ya, yang sempurna itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Pikat Negeri Kedah. Kami memang terpikat sungguh, ya, dengan Pikat ni, ya, dan kepada semua para jemaah terima kasih. Kita mungkin buka 2 soalan je lah, ya. Ustazah Syakila, ya. 2 soalan saja insya-Allah, memandangkan kepada masa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ustazah, buat panel kita yang sudi datang ke negeri Kedah. Saya ada soalan. Sorry, gugup sikit. Okey, buat masa sekarang ni yang kita dapat lihat, kita banyak melihat generasi yang bagi saya, umur saya ni maksudnya generasi muda yang mengalami masalah mental seperti anxiety, depression dan sebagainya lah. Dan saya mengalaminya, iaitu adik saya sendiri berumur 15 tahun dah mengalami depression, anxiety dan mula makan ubat. Jadi saya nak tanya pendapat Ustazah, bagaimana nak berdamai dengan takdir? Yang mana saya sebagai ahli keluarga, bagi kakak dan ahli keluarga ni ingin membantu adik yang dia mempunyai, dia tak boleh menerima yang bahawa masa dia kecil, dia merasa kekurangan dihargai. Dan dah banyak kali counselling, tetapi benda yang sama yang dia argue pada kaunselor. Benda ni sedangkan kami adik-beradik yang lain ni merasakan benda tu biasa je, tapi pada dia tu sebagai beban yang besar. Itu saja soalan daripada saya. Terima kasih Ustazah. Baik, Ustazah jawab dulu sebab Ustazah nak jawab ringkas. Nanti Ustazah akan sambung. Cuma sebelum tu, tuan-puan, supaya tak terlupa, Ustazah nak maklumkan di luar sana sebenarnya ada jualan daripada tahfiz Ustazah Madinatul Huffaz. Mudah-mudahan pada penghujung Syaban nak masuk Ramadan ni, tuan-puan sama-sama mendoakan kami di Madinatul Huffaz yang sekarang dalam fasa pembangunan ketiga. Pembangunan fasa ketiga, ya.
Dan kami juga jemputlah jemaah datanglah dekat Maitul Hufaz kat Gombak sana ya. Orang Singapura dah sampai. Ya jauh tu. Orang Perth Australia pun dah sampai. Orang Alustag tak sampai lagi no. Ya jadi silakan bolehlah ada wangian mihrab, ada wangian Ashfira, ada Asmaullahil Husna yang kecil kami dah buat lipat-lipat letak dalam beg. Sangat senang nak bagi hadiah pada orang atau diri sendiri. Ustazah pun bawa je dalam beg mana-mana. Dapatkan kat luar sana ya, insya-Allah. Baik. Ustazah sangat bersimpati dengan apa yang telah disebut oleh saudari kita tadi. Iaitu masalah-masalah mental health ya. Anxiety dan sebagainya. Tadi Ustaz nak masa dengar tu Ustaz nak cakap, bawa kepada terapis. Tapi tadi saudari dah sebut dah bawa dah pada kaunselor kan? Ya. Minta maaf kalau jawapan ni mungkin tak betul ataupun tak menyenangkan, tapi ni pendapat Ustazah. Sebab Ustazah pernah anxiety juga. Pernah anxiety Ustazah ya? Sampaikan turun 12 kilogram. Nak tak turun 12 kilogram? Sampai turun orang asyik tanya, Ustazah macam mana boleh kurus? Macam mana nak cakap kan bagi penyakit sekarang kan ya. Sampai turun 12 kg tuan-puan, bayangkan makan apa pun memulas perut cari tandas. Sebab dalam ni dia memulas semua. Otak memulas, perut memulas. Anxiety. Macam-macam lah benda yang berlaku. Tengah-tengah siap untuk beli apa? Beli barang-barang anak nak kahwin tu. Hantaran. Mak-mak kan excited kan kalau anak nak kahwin kan. Semua dia yang menetapkan warna, tema lah, apalah kan. Ustazah tak ada langsung dah. Sebab tengah beli ni, anxiety attack datang. Terus nak cari kerusi. Terus lemah lutut. Terus berdebar-debar dada. Panah berpeluh-peluh. Sampai kata dengan sahabat Ustazah, saya kata apa? Belilah apa pun, ikutlah warna apa pun, buatlah apa pun. Sebenarnya tema tu tema dia. Bukan tema Ustazah. Sebab apa? Ustazah tak boleh dah nak cari kerusi. Pergi kereta, sampai kat kereta baru ingat bahawa kunci tu dekat dia, kat kawan tadi. Ustaz duduk kat tepi longkang. Dah tak fikir apa dah. Tapi pakai mask, jadi taklah malu sangat. Sebab apa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ustazah pergi jumpa psikiatris. Psikiatris cakap dengan Ustazah. Ustazah pergi cari psikiatris tu yang bukan Islam dan lelaki. Sebab apa? Ada sebab. Takut kalau jumpa psikiatris Islam kan, dia kata, Ustazah, saya minat Ustazah. Satu hal pula. Kita ni ada penyakit ni ya. Jadi cari yang non-Muslim dan lelaki. Allahu Akbar, sampai pening psikiatris tu tersandar macam ni. Lepas tu Zah pun kesian kat dia. Zah kata tak apalah, tak payah fikirlah masalah saya, bagi saya MC je. Dia pun bagi MC 2 minggu ya. Lala Zah fikir tak boleh ni, aku ni mesti ada jalan ni. Bagi Ustazah ketika tu Zah jumpa jalan dia. Apa dia? Allah nak memperbaiki diri kita. Itu yang Zah nampak, yang Zah jumpa. Apa dia? Allah nak jumpakan kita dengan satu rawatan yang akan memberikan kekuatan kepada diri kita. Bukan menafikan ubat. Kadang-kadang ubat kena makan. Tapi Ustaz tolak ubat dulu. Sebab apa? Ustaz rasa dia memberi kesan yang tak baik pula pada badan. Bahan kimia yang kat otak kita ni. Jadi apa yang Ustaz jumpa tuan-puan sekalian? Pertama, dia kena pergi pada terapis yang bawa kita juga dari konsep-konsep psikoterapi Islam, Islamic approach. Penting sangat. Sebab, Masya Allah, bila Allah nak angkat masalah penyakit tu, dia senang je. Ustazah, antara nombor 1 yang Ustaz buat, apa dia tuan-puan? Mengakui di hadapan Allah bahawa kita sakit dan menerima sakit yang Allah bagi tu macam sakit-sakit yang lain. Datang je anxiety attack, dia terus kata, Ya Allah, aku sakit lagi Ya Allah. Aku terima sakit ni daripada Engkau. Bercakap dengan Allah. Sakit lagi Ya Allah, nak kena duduk, nak kena baring. Ya Allah, berdebar lagi ni, sakit lagi Ya Allah. Tiba-tiba dengan mengakui sakit tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menerima sakit tu daripada Allah dan merujuk balik pada Allah, sembuhkan aku Ya Allah, sembuhkan aku Ya Allah. Tiba-tiba jadi lega. Tak tahulah nak kata, tapi ni benda yang Ustaz alami tuan-puan, lega. So kadang-kadang dalam otak kita, dalam hati kita, kita menolak benda yang pernah berlaku, menolak ketentuan Allah. Dia kena dibawa kepada konsep apa dia? Terimalah, benda dah jadi dah. Ya, terima.
Kalaupun kita rasa kita kurang kasih sayang pada satu ketika dulu, boleh jadi lebih hebat lagi Allah nak jadikan kita seorang yang penyayang, yang menyebarkan kasih sayang kepada orang lain. Benda yang pernah berlaku kat kita jadi sempadan. Jadi banyak approach. Dia kena berbual, dia kena belajar, dia kena bercakap. So kena cari terapis yang approachnya juga sangat Islamik. Ya, sangat membawa kepada nilai-nilai ketuhanan, akidah, tauhid dan sebagainya. Itu bagi ustazah memang jadi rawatan. Tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bangkit, semangat, cari circle yang betul dan sistem sokongan. Kakak-kakaknya, abang-abangnya, mak ayahnya jangan fed up. Jangan kecewa. Ini bukan ujian untuk adik kita saja, tapi itu adalah ujian bersama untuk kita juga. Ya, kita cuba sayangi dia. Bagi perhatian pada dia. Ya, mungkin kita boleh cover balik kok dia kurang kasih sayang ke apa, kita lah bagi kasih sayang. Memang payahlah tuan puan nak cakap dalam masa yang sekejap, memang susah, tapi Ustaz boleh mencadangkan cari terapis. Ya, psikoterapi Islam, Islamic approach, insya-Allah akan banyak membantu juga. Wallahu a'lam.